Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Minggu ni kita sapa pada penulisan dan pembukuan hadis pada zaman sahabat. Halaman 21. Minggu lepas kita berhenti setakat penulisan dan pembukuan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung apabila apa yang berlaku pada zaman sahabat selepas ketiadaan Nabi. Jadi pada zaman sahabat ni dia sebut sini 2.1 tu, walaupun banyak hadis yang membenarkan penulisan hadis, terdapat hadis yang sebaliknya, iaitu melarang penulisannya. Kita dah tahu 2 minggu lepas, ada hadis yang benar menulis hadis, dan ada pula hadis yang larang, yang Nabi larang tulis hadisnya. Jadi ini menyebabkan tidak kesemua sahabat mengambil sikap positif dalam usaha penulisan hadis. Jadi sahabat ni lepas ketiadaan Nabi ni, dia tidak sepakat dari segi nak tulis ke ataupun tak tulis hadis. Kita nak ambil tahu gini ni sebab apa? Sebab hadis-hadis yang ada depan kita ni dalam bentuk buku. Jadi kita nak tahu mari mana buku-buku hadis tu. Jadi bila nak tahu mari mana tu, kita kena tengoklah sepitah lalu sejarah macam mana hadis tu dibukukan. Jadi pada zaman sahabat tu, sahabat tidak sepakat. Seolah-olah mereka terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan menggalakkan penulisan hadis, sementara satu golongan lagi tidak menggalakkan, malah melarang. Baik, jadi kita tengok sini, dia bila sebut soal hukum hakam ni kan, kita nak satukan manusia biar jadi serupa tu adalah benda mustahil. Tengok lepas Nabi mati tu, tak serupa dah pendapat. Sebab itulah kolamo-kolamo, bagaimana kita tahu mazhab pun kita tahulah, setakat kita tahu kan ada 4 ada mazhab. Sebenarnya bukan 4, banyak lagi mazhab yang masyhur, yang orang panggil yang ada dokumen, yang didokumentasikan, yang jadi kitab, ialah 4 mazhab ni. Mazhab orang lain sebab tak ada buku. Tiada. Katakan kalau kita ada kitab hukum ni lengkap, zaman awal lagi pada 4 mazhab, katakan zaman tabi'in, misalnya kita kata Hasan Basri ni, Hasan Basri ni dia tabi'in. Katakan kalau kita jumpa buku dia tu, buku fiqh, buku akidah ke dah, oh kita tak pakai dah Syafi'i, Maliki, Hambali. Pasal apa? Jauh nak haling dia. Tapi apa kita tak boleh bermazhab, mazhab sahabat ke, mazhab Abu Hurairah ke? Sebab tak ada buku. Jadi ada buku lengkapnya ialah 4 mazhab yang kita ada pada hari ini. Baik. Jadi tujuan amun ayat ni maknanya bendanya kita nak satukan orang ni dalam satu-satu bab hukum mustahil. Sebut je hukum ke apa, oh dia ada selalu khilaf, dia panggil. Tak ada satu benda yang sepakat, dia kena ada lah khilaf. Walaupun dia kata sepakat ulama, ada juga ulama-ulama yang kita kata ia jauh-jauh hujung-hujung pendapat yang terpencil, yang tak serupa dengan pendapat ramai. Baik. Jadi kita tengok sahabat mula-mula lagi, lepas pada Nabi mati itu dia tidak sepakat. Boleh tulis ke hadis ataupun tak boleh. Tengok ni. Menggalakkan penulisan dan ada melarang penulisan. Itu 2 pendapat. Yang melarangnya siapa dia? Dan yang menggalak pula siapa dia?
Antara sahabat yang tidak menggalakkan dan melarang penulisan hadis ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Abu Bakar ni dia nak suruh dia ni serupa betul-betul dengan Nabi. Kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ni kita duk belajar ni ulumul hadis. Dalam ulumul Quran, Sayyidina Umar tu tahan gaya dia. Nak tulis Quran dia tak ui. Pujuk punya pujuk, barulah di akhir usia dia, barulah dia kata boleh tulis. Dia tak ui tulis Quran. Sebab dia kata Nabi tak suruh. Ni sebab tu Abu Bakar ni dia betul-betul nak serupa dengan Nabi. Dia kata tak boleh. Sebab Nabi tak suruh, takut jadi bid'ah, dia kata. Benda yang reka, dia kata. Tapi bila dipujuk oleh Sayyidina Umar, akhirnya dia setuju. Dia penulisan Al-Quran yang lengkap zaman Sayyidina Uthman. Sebab tu kita panggil khat Uthmani ataupun resam Uthmani. Ni, kalau kita duk baca Quran ni, ialah yang ditulis, diasaskan di zaman Sayyidina Uthman. Sebab tu dia panggil resam ataupun khat Uthmani. Dan dari segi ejaan pun tak serupa dengan nahwu Arab. Kali kita nahwu Arab ni eja kitab kan, kak ta alif ba. Cuba tengok dalam Quran surah Al-Baqarah mula alif lam mim zalikal kitab, dia ejanya tidak kak ta alif ba, kak ta ba dia. Tak. Pada buat tanda panjang datang huruf ta. Kalau mengikut kaedah tulisan tak boleh tulis lagu tu. Tapi oleh kerana Sayyidina Uthman buat lagu tu, tak ada siapa berani kata apa. Tu dia. Nampak saya tak? Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia larang. Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ni penulis wahyu. Salah seorang daripada penulis wahyu. Dia tak bagi. Quran saja boleh tulis. Hadis tak boleh tulis. Tapi ada pula di kalangan sahabat yang menggalak ataupun yang membenarkan penulisan ini ialah Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah dan lain-lain. Baik. Berdasarkan perbezaan pendapat dan sikap mereka inilah yang menyebabkan penulisan dan pembukuan hadis zaman mereka gagal mencapai satu pembaharuan. Duk lagu tu lagi. Tak ada buku hadis lagi zaman sahabat. Hasilnya tiada perkembangan selain ia hanya lanjutan dan kesenambungan daripada apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis pun ia dicatat secara peribadi. Orang ni ada dia dengar Rasulullah sabda gapo dia tulis dalam koleksi masing-masing, dalam buku. Kalau kita buku kami dulu gapo dia buku 35 hak kecil. Tanda tahu orang ni ada, orang ni tanda. Nak kata jadi buku sebutin tak berlaku lagi masa tu. Hadis-hadis hanya dicatat dan ditulis oleh para sahabat sebagai usaha dan inisiatif individu. Ada koleksi masing-masing tanpa ada arahan rasmi daripada pihak pemerintah. Antara sahabat yang menghasilkan sahifah, tulisan hadis itu dia dipanggil sahifah pada zaman sahabat ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu melalui seorang tabi'in, Hammam ibn Munabbih. Situ ada Abu Hurairah ni lah orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis, 5,000 lebih. Dia orang paling banyak. Sebab tu kali kita baca hadis juga, An Abi Hurairah, An Habi, ada semacam ada. Sebab dia orang yang paling banyak sekali. Walaupun dia masuk Islam lewat, dia duduk berdamping dengan Nabi sementara, nak berbanding dengan sahabat lain. Tapi oleh kerana bila dia masuk Islam tu, dia pakai duduk tak tinggal, menyebabkan dia lah orang paling banyak sekali ada hadis tangan dia. Sahifah ini dikenali sebagai Sahifah Hammam ataupun As-Sahifah As-Sahihah yang mengandungi 134 hadis. Itu saja. Kesemua hadis tersebut kemudiannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ni dia ambil Sahifah, walaupun Imam Ahmad ni banyak ribu hadis dia, tapi sebahagiannya dalam As-Sahifah As-Sahihah ni dia masuk dalam musnad dia Imam Ahmad. Imam Ahmad ni iaitu imam mazhab yang akhir sekali. Dia mati tahun 241. Anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. Pantas itu dah. Imam Hanafi
dia tak ada jumpa dengan Imam Syafi'i. Tahun tu lah Imam Hanafi mati tahun 150 Hijrah, tahun tu Imam Syafi'i lahir. Kenapa tak? Ambo suka nak sebut sini ni, kedua-dua ni dia ada pengikut taksub. Terbaca satu kisah dulu. Orang yang taksub kepada Imam Hanafi, anak-anak murid dia marah ke Imam Syafi'i. Dia kata, itulah kehebatan Imam Hanafi. Tuhan tidak bangkitkan orang lain. Imam Syafi'i itu tak bangkit lagi. Dia kena dia mati dulu baru beranak Syafi'i dia. Itu hebatnya Hanafi. Lepas tu anak murid Syafi'i jawab pula, itulah hebatnya Syafi'i. Dia lahir itu mati selalu Hanafi. Tengok ayat orang fanatik. Dia duk balah. Tok guru tak balah biasa. Anak murid semua duk balah. Dia badi nak betul tok guru dia. Selain Sahifah Hammam, terdapat juga beberapa orang sahabat dengan usaha dan inisiatif sendiri menulis beberapa hadis sesama mereka. Antaranya Usaid ibn Khudr al-Ansari yang beberapa hadis untuk dihantar kepada Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Ini jamin ke dia ni. Jabir bin Samurah yang menulis beberapa hadis kepada Amin bin Sa'id. Zaid bin Thabit, ini sahabat lagi dah, yang menulis hadis kepada Umar Al-Khattab dan lain-lain. Selain usaha individu, ada juga hasrat Khalifah Umar Ibn Al-Khattab untuk membukukan hadis-hadis secara rasmi. Ada dah. Hasrat dia sudah ada dah. Dia kata tak boleh ni, kena buat buku dah. Sayyidina Umar ni dia semua, dia pandai ke depan. Quran ni dia lah. Mula-mula dia nasihat Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Abu Bakar jadi khalifah. Quran ni kena tulis, dia kata tak gerok nak ingat dalam dada ni, dia kata generasi kemudian lagu mana tak boleh. Abu Bakar kata pada dia pujuk juga, pujuk sapalah di akhir usia Abu Bakar baru dia kata dia terima. Namun hasratnya dibatalkan kerana beliau bimbang para sahabat akan memberi tumpuan kepada hadis sepenuhnya dengan meninggalkan Al-Quran. Ada juga Quran selesai dah, dia kata lama ke kalau kita duduk tulis hadis, tinggal Quran duk cara ke hadis. Ada juga dia mikir lagu tu. Maka pembukuan hadis secara rasmi belum berlaku pada zaman sahabat. Zaman Rasulullah tak ada buku hadis, zaman sahabat pun tak ada buku hadis lagi. Malah tidak ada perbezaan yang ketara dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang situ dulu tak? Berapa nombor berapa? 2.3. Antara sahabat yang menghasilkan sahifah dalam pada zaman sahabat bilang Abu Hurairah melalui seorang tabi'in. Dia gini dia. Bukan melalui, maksud dianya Abu Hurairah menghasilkan dia, benda tu diambil oleh Hammam. Bukan melalui, jadi hak ni sebenarnya mati ke dia pada dia. Koleksi Hurairah tu diambil oleh Hammam. Hammam dia tabi'in. Dia dengan Abu Hurairah dah. Tok guru dia. Abu Hurairah ialah tok guru dia. Jadi melalui dia lah. Hak Abu Hurairah melalui Hammam. Situlah. Bukan kata Abu Hurairah ambil dengan dia, balik. Jadi hak ada Abu Hurairah tu duduk tangi Hammam Ibnu Munabbih. Itulah. Okey. Habislah situ. Jadi kita nak masuk sininya. Pembukuan hadis zaman tabi'in dan selepasnya. Habis dah. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, ni zaman tabi'in pula. Baik, sebagai sepatah lalu, siapa dia golongan tabi'in ini? Walaupun kita dah tahu dah, nak ulang sikit lagi. Siapa dia tabi'in ini? Iaitu orang yang ngaji dengan sahabat, tapi tak dengan Rasulullah. Kalau dia ngaji dengan Rasulullah, dia panggil sahabat walaupun sekali. Itu ta'arif sahabat. Dia ngaji dengan Rasulullah walaupun sekali, maka dia panggil sahabat. Dan dia pula mati dalam Islam lah. Dia ikut Nabi, mati dalam Islam walaupun sekali dia ngaji dengan Nabi, dia panggil sahabat. Ada juga yang hidup zaman Nabi
Tapi dia tak ada jumpa, dia duduk jauh. Dia dengar khabar je. Macam Uwais Al-Qarani. Dia hidup zaman Nabi dia. Tapi oleh kerana dia tak jumpa dengan Nabi. Ya, dia juga ulama besar, dia tak ada jumpa. Jadi tak boleh panggil sahabat. Sahabat ni orang kena jumpa dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Itu syarat dah. Sebab itulah ada orang duduk perli, dia kata orang jumpa Nabi, dia royak dia jumpa dengan Nabi secara yaqazah, bukan jumpa dalam mimpi. Hak mimpi ni boleh terima kan pasal ada hadis. Hak dia kata ada, orang kata dia jumpa secara yaqazah. Yaqazah ni maknanya masuk tiko hidup gini. Dia nampak Rasulullah mari. Jumpa dengan dia. Betul ke tak betul, wallah alam, muka dia sebut. Dia mengatakan kalau lagu tu sahabat juga dia. Sebab syarat sahabat ni orang jumpa dengan Rasulullah. Tahu tak? Masuk dia boleh panggil sahabat ke dia. Boleh gelar radhiyallahu anhu juga. Sebab dia jumpa dengan Nabi dah. Baik, ada petabi ini dia tak ada jumpa dengan Nabi. Dia ngaji dengan sahabat. Siapa dia tabi'in? Misalnya Sa'id Al-Musayyab. Dia mati tahun 94 Hijrah. Dia tak ada dengan Nabi. Dia ada dengan sahabat. Hasan Al-Basri yang kita biasa dengar ada. Mati tahun 110. Muhammad Ibn Sirin. Ini dia panggil sebagai tabi'in. Inilah yang saya sebut tadi. Kalaulah Diamond ni ada buku kan. Kita tak sisih buku mazhab Syafi'i ni. Hak dia lebih haling lagi ni. Sa'id Al-Musayyab, Hasan Basri. Tapi cuma ada rekod-rekod Diamond ni kata-kata dia. Pengajaran dia. Ia orang cedok. Dia tak buat buku. Kalau dia buat buku dah kita pakai mazhab dia lah. Mazhab Sa'id Al-Musayyab, mazhab Hasan Basri. Ya. Ya. Bukan Masihi, Hijrah. Oh. Tu hamba tak tengok, kena tengok tarikh lahir dia lah. Dia kebanyakan gini, kebanyakan kita ambil perhatian kan, dia keedah gini, dia ambil tarikh mati lah. Hamba boleh ingat setengah-setengah ni kan hok tarikh mati. Dia syarat dia kalau dalam penulisan dia nak tarikh mati. Tidak mesti hok tarikh lahir. Tu boleh. Boleh kita boleh tengok ada biografi dia lah. Cuma hamba tak berus sini. Sebab kaedah dia mana-mana pun orang tulis mati lah. Pada zaman awal tabi'in ataupun dipanggil kibarut tabi'in, macam zaman Hasan Basri tadi. Perselisihan pandangan dalam penulisan hadis juga berlaku seolah-olah mereka juga terbahagi pada dua kelompok. Balah lagi ni. Tak sepakat lagi nak boleh tulis kau tak boleh tulis lagi hadis. Satu kelompok bersetuju dan menggalakkan penulisan hadis, sementara satu kelompok lagi tidak menggalakkannya atau anti penulisan hadis. Ni. Tidak menyukai dan menggalakkan. Siapa dia ni? Ni golongan tabi'in ini. Yang menyukai penulisan hadis adalah Abidah Ibn Amir Al-Salmani, Ibrahim An-Nakhai, Amir bin Sya'bi dan lain-lain. Ni dia syadid, dia strict ni, tak boleh hadis, tak boleh tulis dia. Sebab Nabi larang dia kata. Tapi yang menggalakkan ialah Sa'id Al-Musayyib. Setengah orang baca Musayyab. Sa'id Al-Musayyib, Mujahid Ibn Jabir, Ibn Jabr dan Hasan Basri. Hasan Basri pun setuju hadis ni boleh tulis. Faktor perbezaan pendapat tersebut adalah faktor yang sama dengan perbezaan dalam kalangan sahabat. Kerana ada dua hadis itulah tadi. Ada hadis larang, ada hadis suruh. Antara lain ialah faktor kebimbangan hadis akan bercampur aduk dengan pandangan dan ijtihad mereka, serta mengelakkan mereka daripada bergantung kepada tulisan sepenuhnya dengan mengabaikan hafazan. Ni di antara faktor apa dia tak siwi tulis hadis. Takut bercampur hak mana hadis, hak mana tulisan, hak mana pendapat dia. Baik. Banyak hadis-hadis yang kita tengok macam hadis tapi tidak hadis ni kadang-kadang hak pendapat dia. Misalnya hadis Muslim dia sebut at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu ialah cabang iman. Tak, itu hadis Muslim, hadis sahih. Tapi orang duk tulis mana-mana dia an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian pada iman. Tak jumpa dak di sekolah-sekolah pun tulis. Dia tulis kata hadis Nabi. Hak tu sebenarnya tu bukan hadis. Itu ungkapan ulama
yang hasil daripada dia tafsir At-Tahur Syatrul Iman tadi. Ditulis dari kitab dia, hadis Nabi dia, At-Tahur Syatrul Iman. Kesucian adalah cabang iman. Maka dia pun tulis kita naklah kita bersuci. Dia antara bersuci ialah bersih, dia kata. Maka aku berpendapat bahawa kebersihan juga sebahagian daripada iman. Itu hak dia. Boleh nampak dalam bawah ni. Jadi orang ambil buku dia, ulama yang menulis tadi, orang kata ni hadis pula. Lagu tu lah. Dia akan jadi orang keliru. Hadis kau pendapat dia. Dua boleh pakai atau comel juga. Kebersihan, kesucian lebih kurang dah. Tapi kalau kita kata an-nazafatu minal iman itu adalah hadis, tu salahnya. Salah apa? Salah kita kata kita sandar ke Nabi. Dia jadi dosa besar kan? Hak Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Dan tak? Jadi gaji dengar ada hadis itu dah. Kita pergi mana an-nazafatu minal iman, hadis dia kata. Hak tu bukan hadis sebenarnya, at-tahur maknanya hak hadis lah. Hadis Muslim. Kesucian. Baik. Apalagi dibimbangkan tulisan hadis tersebut akan terjatuh kepada golongan yang bukan ahlinya yang menyebabkan timbulnya kekeliruan. Ada sebab juga dia tak sibi tulis, takut jatuh mana-mana. Sikap demikian dikatakan hanya berlaku dalam kalangan kibarut tabi'in besar awal dulu, iaitu peringkat zaman tabi'in sehingga akhir abad pertama hijrah. Okay. Setelah keadaan dan faktor-faktor penghalang penulisan hadis sudah tiada, maka mereka telah bersepakat. Maka bila dia boleh atasi, tak apa, kita boleh jaga, tidak jatuh, orang tidak keliru apa semua, maka ulama-ulama tabi'in pun sepakat. Tak ada dah khilaf masa tu. Sepakat untuk menulis dan menggalakkan penulisan hadis. Boleh nampak dah sejarah. Nak boleh kau setuju tu siapa kau akhir tabi'in baru setuju. Tak tulis lagi, kita baru setuju nak tulis. Hadis duduk mana masa ni? Ada dalam hafalan dan ada dalam tulisan-tulisan peribadi. Ada situ, tak ada buku. Jadi kalau nak hadis masa tu lelah, tanya orang ni ada hadis ni, orang ni ada hadis ni. Bukan semua dia ada tak. Hak mana dia dengar dengan Nabi, ada dengan dia. Hak dia tak dengar, dia tak tahu. Okey. Imam An-Nawawi, ni Imam Nawawi kita ni abad yang ke-7 hijrah dah dia. Kalau kita bincang ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia lah ulama yang nombor 1 kita panggil. Yang paling tegas sekali ialah Imam An-Nawawi. Kalau kita nak tahu pendapat mazhab Syafi'i, tengok dia lah. Imam An-Nawawi lah. 976 dia mati. Makna abad yang ke-7 dah. Lama ni beza ni. Dah Imam Syafi'i mati 204 lagi. Dia 976. Imam Nawawi kata lagu mana? Dia kata ulama salaf telah berselisih pendapat mengenai penulisan hadis, sebahagiannya melarang dan sebahagiannya mengharuskannya. Kemudian mereka bersepakat mengharuskannya. Ni Imam Nawawi sebut mana benda ni dalam, bukan Imam Nawawi ni, direkod oleh Imam Sayuti. Sayuti tulis, dia menakalkan, memindahkan, memetik kata-kata Imam Nawawi, dia tulis dalam buku dia Tadribur Rawi. Ibn Sayuti ni kedian lagi. Tahun berapa dia mati? 911. Ibn Sayuti kedian lagi. Dengan Ibnu Hajar, kitab Bulughul Maram tu kedian dia lagi. Kita aja dengar ada Ibn Sayuti, Ibn Nawawi, Ibn Sayuti, jauh tu beza tu. Dia kedian benar Ibn Sayuti 911 dia mati. Dekat dengan 1000 hijrah. Sementara Ibnu Salah pula berkata, ni Ibnu Salah ni kita akan jemput depan ni. Inilah ulama yang menyusun. Baru ni pun kita bincang tapi ke awal dulu. Dialah orang yang pertama menyusun ilmu hadis yang lengkap. Buku ilmu hadis yang lengkap ialah Ibnu Salah. Dia kata, kemudian perselisihan tersebut terhapus dan umat Islam telah ijma', telah sepakat mengatakan harus menulis hadis, kerana kalaulah tanpa pembukuan hadis ke dalam kitab, nescaya akan hilang ia akhirnya. Ni kena tulis, dia kata. Ni dalam dia Ibnu Salah tulis dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah.
Pada zaman pertengahan dan akhir tabi'in tiada lagi perbezaan pendapat, malah boleh dikatakan umat Islam telah bersepakat tentang keharusan penulisan hadis sehingga penulisan waktu itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita pun berasa lega dah lah. Ulama tak balas dah, jadi arti dia kitab-kitab hadis yang ada di pasaran lah ni telah pun sepakat ulama mengatakan bahawa boleh ditulis. Takut ada lagi kata apa ada kitab hadis ke ulama ada hak kata tak boleh tulis. Jadi benda hak kata tak boleh tulis tu ialah pergi ke awal. Akhir-akhir sekalinya semua ulama sepakat bahawa hadis boleh ditulis. Itu cerita dia. Justru penulisan dan pembukuan hadis pada zaman tabi'in semakin aktif dan berkembang dan penghasilan suhuf semakin bertambah. Seperti Sahifah Sa'id Ibn Jubair, dia tidak jadi kitab lagi sahifah baru. Macam kita kata agak kertas, kalau kita buat kertas agak kita susu-susu agak kacik telinga gitu. Tidak buku. Macam kertas kita. Nilai kita susu kertas nak kacik telinga tepi tu. Sa'id Jubair, Sahifah Bashir bin Nuhaid, Sahifah Mujahid Ibn Jabal, Sahifah Abi Zubair Muhammad Ibn Muslim, Sahifah Ayub As-Sukhtiani, Sahifah Hisham Ibn Urwah Ibn Zubair dan lain-lain. Tak ada buku lagi. Baik, sampai sini. Pembukuan hadis secara rasmi berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Nama ni. Sini start. Ni zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Barulah jadi pembukuan hadis ni secara rasmi arahan daripada pemerintah. Sebab itulah Khalifah Umar Abdul Aziz ni sepakat ulama kata dia adalah mujaddid pertama. Jadi dengar ada perkataan mujaddid. Mujaddid ni orang yang memperbaharui urusan agama. Dia setiap 100 tahun Tuhan bangkit seorang mujaddid. Pasal kita ambil mana perkataan mujaddid ni? Sebab Nabi sebut dalam hadis, hamba tak ingat riwayat siapa tu. Dia kata innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu amra diniha. Sesungguhnya Allah akan bangkit kepada umat ini, Nabi kata, setiap kepala 100 tahun seorang yang memperbaharui urusan agama. Itu Nabi sebut begitu. Jadi ulama sepakat mujaddid pertama ialah Umar Abdul Aziz. Mujaddid kedua ialah Imam Syafi'i. Ada lagi tu, hamba tak ingat, ada setengah tok guru tu dia hafal. 100 tahun pertama kan dia tengok ni 100 tahun, 100 masuk pada 100 tahun tu Umar Abdul Aziz. Lepas tu Imam Syafi'i. Itu mujaddid kedua. Sapalah ni pun ada mujaddid. Sebab itulah ulama-ulama mutaakhirin hamba pun dah dengar lah, sah kodok tidak tahu, tapi ramai ulama-ulama dunia lah ni bersepakat bahawa mujaddid di abad ini ialah Hasan Al-Banna. Mati dah tak? Hasan Al-Banna. Dia kata mujaddid di abad ni. Pasal Nabi kata setiap tahun ada satu mujaddid. Okey. Baik. Cetusan idea beliau adalah kerana rasa bimbang dengan ramainya kalangan huffaz. Huffaz ni jamak kepada hafiz, kata jamak, the plural. Penghafal hadis yang telah meninggal dunia. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz dia mikir tu. Kalau mati berlaku, hadis duduk di dada dia. Hak ada di sahifah tu bukan banyak sangat. Banyak hak duduk di dada. Dia hafal, dalam hafalan, dalam kepala otak dia. Kalau mati pun ni lagu mana? Quran selesai dah. Quran sudah dibuku di zaman Sayyidina Utsman lagi. Selesai masalah tu. Baik. Jadi itulah faktor dia. Faktor kedua pula ialah kerana ketika itu telah muncul dan tersebarnya perkara bid'ah dan khurafat. Bid'ah khurafat ada dah masa tu. Serta hadis-hadis palsu secara meluas. Telah bermula dah rekod hadis palsu itu. Duk sebar hadis palsu. Jadi perlunya hadis ini dibukukan supaya orang boleh beza di antara hadis sungguh ke hadis palsu. Nampak sini. Jadi inilah idea Khalifah Umar Abdul Aziz, bapa dia nak suruh hadis ini dibukukan.
Di sini titik mula zaman kegemilangan hadis sehingga berjaya melahirkan banyak kitab-kitab hadis dan tokoh-tokoh ulama hadis yang terkenal. Kita tengok sekalian. Antara mereka yang menerima arahan rasmi khalifah dan menyahut seruan tersebut ialah Gubernur Madinah Abu Bakar Ibn Hazm. Namun Khalifah Abu Umar Abdul Aziz wafat tahun 101 Hijrah sebelum sempat melihat hasil usaha Abu Bakar bin Hazm. Jadi dia suruh gubernur dia buat bukukan hadis, hasil dia tak ada tengok. Jadi arahan dia tu berjalanlah. Kemudian selain itu Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ni orang pertama. Ibnu Syihab Az-Zuhri menerima arahan khusus daripada khalifah dan beliau berjaya menunaikan hasrat khalifah setelah berjaya menghasilkan sebuah kitab yang kemudian disalin dan dihantar ke Siak jajahan takluknya. Inilah ulama pertama yang membukukan hadis ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kita bincang dah dia pekat pendahuluan dulu tak? Pasal dia ni atas arahan Khalifah Umar Abdul Aziz melalui gubernur tadi. Apa kata? Maka tercatatlah dalam sejarah bahawa orang yang pertama membukukan hadis ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sebab tu kalau tengok dalam sanad hadis dia akan ada Az-Zuhri ni ada. Inilah untuk kali kita nak ambil ingat siapa dia ulama pertama buat membukukan hadis. Bukhari Muslim ni kedian dah. Ulama pertama yang buat buku hadis ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Usaha Abu Bakar Ibn Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini menjadi pencetus kepada kegiatan penulisan dan pembukuan hadis selepasnya. Lepas pada tu kau giat lah. Mulalah orang menulis membukukan hadis. Cuba tengok sini. Lahir kemudiannya para ulama hadis seperti Ibnu Jurayj di Mekah, Ibnu Ishaq dan Imam Malik. Imam Malik ni dia pertama ni. Dia buat kitab dia Muwatta, Imam Malik ni. Dan di Madinah pula Sufyan Ats-Tsauri. Di Kufah pula Al-Auza'i. Kemudian di Khurasan pula Amrullah Ibn al-Mubarak dan Ar-Rubai Ibn Salamah di Basrah dan lain-lain. Ni mula ada dah. Ni Imam Malik ni dia imam mazhab yang kedua selepas daripada Imam Hanafi. Baik. Tengok Imam Hanafi dia tidak membukukan hadis ini. Ketiga-tiga ni semua ada hadis belakang ni. Start daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cumanya Imam Malik dia tidak buat buku khas hadis dia. Dia buat buku campur dengan tulisan dia dalam Muwatta dia. Cuba juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada hadis sanad dia sendiri. Tapi dia tak buat buku hadis. Dia buat dalam buku ilmiah dia. Cuma dia masuk hadis itu dengan lengkap dengan sanad dia. Dalam kitab Ar-Risalah dengan Adapun Imam Ahmad dia ada buku khas dia. Musnad Imam Ahmad, buku hadis saja tak campur dengan huraian. Macam Imam Syafi'i itu hadis dia sendiri, hak dia riwayat sendiri. Sanad dia sendiri, tapi bukan kitab hadis, kitab hukum hakam. Dalam Al-Risalah dan tu dia bincang masalah akidah, masalah fiqh semua, dalam tu masalah tasawuf apa semua, cuma dia bawa hadis. Jadi koleksi hadis Imam Syafi'i itu tak ada dalam buku khas. Okay. Supaya juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dia. Baik, seterusnya, kesemua mereka ini adalah terdiri daripada ulama abad kedua Hijrah. Sementara kitab-kitab hadis yang masyhur yang dihasilkan pada abad kedua Hijrah ialah Muwatta Imam Malik. Ini mustahak. Muwatta Imam Malik, Musannaf Sufyan Ibn Uyainah, Musannaf Syu'bah Al-Hajjaj dan Musannaf Al-Lais Ibn Sa'ad. Namun kitab-kitab yang dihasilkan di abad kedua Hijrah itu mengandungi beberapa kelemahan. Walaupun hadis itu, bukan hadis itu tidak sahih, cara penyusunan itu tidak sistematik, ada kelemahan dia. Macam dalam Muwatta Imam Malik memang sahih. Kelas 1 tu, Muwatta Imam Malik itu hadis kelas 1, sebarih dengan Al-Bukhari.
Tapi dia tu ada kelemahan sebab dari segi susun ni berterabur. Nak cari hadis tu kan dia duduk sini sebab dia duduk tengah jalan. Hurah kau tu mari hadis so. Jadi ada dalam huraian. Antaranya ialah kitab-kitab tersebut bercampur aduk. Tengok ni. Antara kitab-kitab hadis-hadis Rasulullah dengan pendapat dan fatwa para sahabat dan tabi'in. Dia campur gaul habis dalam tu. Kelemahan yang lain ialah hadis-hadis tidak tersusun secara sistematik, tidak lengkap dan tidak menyeluruh. Nak cari bab apa payah. Misalnya kali kita nak cari bab bersuci, ambil kitab Muwatta Imam Malik, nak cari mana? Sebab dia tak ada bab. Adapun dalam kitab-kitab hadis macam Al-Bukhari lah ni ke, dia ada bab nah. Kitab Taharah. Kitab bersuci. Jadi semua hadis-hadis mengenai bersuci duduk di satu bab. Faham tak? Kitabus Salah dia bubuh. Jadi dia asing suku mudah cari. Kalau nak cari dalam Muwatta Imam Malik sudahlah dia tahu duk mana. Dia campur gaul. Faham tak? Itulah kelemahan dia, tidak sistematik. Ekorannya ulama abad ketiga Hijrah mula mencipta satu sistem. Sini baru ada satu sistem. Maka lahirlah kitab-kitab hadis yang hanya mengandungi hadis saja, tidak bercampur aduk dengan pendapat dan fatwa sahabat dan tabi'in. Sini. Bila mula? Kemudian hadis-hadis susun mengikut nama sahabat yang dinamakan masanid. Musnad. Ulama yang pertama menyusun kitab hadis mengikut kaedah ini ialah Abu Sulaiman At-Tayalisi, Usud bin Ibn Musa Al-Umawi, Ubaid Abdullah Musa Al-Abasi, Musaddad Al-Basri, Nu'aim Ibn Haman Al-Khuzai. Selepas itu muncul pula Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan kitab musnadnya. Baik, inilah Imam Ahmad telah susun sistematik, tak campur dengan benda lain, hadis saja. Tapi dia susun mengikut sanad. Mengikut siapa yang meriwayatkan hadis itu. Bahagian pertama dia hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Pak sahabat besar Khalifah Ar-Rashidin. Siapa dia? Abu Bakar. Bab kedua dia hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lepas baru dia pergi ke sahabat-sahabat lain. Lepas dia pergi. Jadi dia susun mengikut sahabat. Gapo dia kelemahan ni? Nak cari benda tajuk payah lagu ni. Macam tadi nak cari bab semaya. Nak cari mana? Musnad Ahmad bila nak cari bab semaya susahlah nak cari mana. Sebab dia tidak mengikut bab, dia mengikut orang yang meriwayat. Kita mana tahu moga Abu Bakar sendiri macam-macam hadis dia riwayat. Ada hadis mengenai dengan semaya, ada hadis mengenai dengan puasa. Nampak tak? Jadi susah. Tidak sebagaimana kita hadis lain. Sebab itulah hamba dulu hamba cuba elok semua. Masa menulis kena sihir sikit. Bila sebut hadis Imam Ahmad, hamba tolak tepi cari orang lain. Sebab apa? Nak cari payah. Bukan cari je pun tapi rugi masa. Nak cari payah. Kalau hadis Bukhari mudah lalu cari. Faham tak? Benda ada tapi nak cari payah. Lepas disusun mengikut sahabat. Faham tak boyan? Tengok musnad dia pun sahabat. Tak ada. Cuma ada lah orang buat. Orang Kedian pula dia cuba ambil kitab musnad tu dia susun mengikut tajuk pula. Atau orang Kedian buat. Okay. Kemudian, namun kitab-kitab yang dihasilkan pada awal abad ketiga juga mempunyai kelemahannya. Namun nak berarti lapis suku dah. Terdapat hadis-hadis di dalamnya hadis dhaif dan maudhu'. Campur gaul. Berdasarkan kelemahan ini maka ulama hadis telah apa ni? Maka ulama hadis telah mencipta satu kaedah dan metodologi pengumpulan dan penyusunan hadis, iaitu dengan mengumpulkan hadis-hadis sahih ke dalam satu kitab. Sebab hadis ni duk campur, ada dhaif, ada sahih. Macam dalam Musnad Ahmad tu kan ada macam-macam hadis. Maka ada ulama yang dia ambil inisiatif, dia nak kumpul hak sahih saja. Mengikut kaedah ini siapa dia orang pertama ialah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Ni bukan orang Arab, ni orang Bukhara. Sebab tu nama dia Al-Bukhari. Dia orang Bukhara. 250 dia mati dia melalui kitabnya yang terkenal iaitu Sahih Al-Bukhari. Sebab tu dia nama
kitab dia Sahih Al-Bukhari. Pasal apa? Ada hadis sahih saja, tak ada dhaif. Begitu juga dengan Imam Muslim, dia beri nama Sahih Muslim. Tengok, sebab tu kitab lain tak bernama Sahih. Riwayat Tirmizi, dia tak kata Sahih Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, pasal tak? Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sebab apa? Sebab capu dari tu dhaif pun ada, hak sahih pun ada. Faham tak? Jadi apa Bukhari dia bagi nama kitab dia Sahih Al-Bukhari, sebab dalam tu hak sahih saja. Faham lagi tak? Okey. Ni Sahih Al-Bukhari. Terjemah perbanyak dalam. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Pasal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim ini yang menyahihkan kitab dia tu, Bukhari Muslim diri tu orang lain. Pertamanya dia sendiri. Gini, soalan yang nak tahunya, ia boleh dia kata sahih tu, siapa dia yang mensahihkan? Asalnya dia sendiri. Dia guna ilmu ulumul hadis ini. Sebab depan ni kita akan belajar lagu mana hadis tu boleh siapa kau boleh dinilai sebagai sahih. Sebab dia ni orang yang mendalami ilmu hadis. Dia cukup ilmu dia. Jadi bila dia tengok hadis, dia tengok sanad, bila dia cek, dia guna metodologi ni, ilmu hadis ni, maka dia boleh rumus hadis ni sahih. Dia ada beberapa syarat nak boleh kata hadis itu sahih. Kemudian bila dia nilai sahih, ulama-ulama hadis kemudian pun tidak bantah walaupun sikit buat dia. Ni sebab tu hadis Bukhari duduk nombor 1. Dia kata sahih. Orang kemudian, ulama kemudian hari ni pun tak berani nak kata dhaif dia. Bukan dia nak nilai tu, kita kata lebih kurang tu, dia nilai dengan perhalusi. Dia ada beberapa syarat. Dia kita akan jumpa depan. Lagu mana nak boleh jadi hadis itu sahih? Faham tak? Okey. Ada pun orang lain dia cuba bubuh nama sahih juga. Hadis kita hadis dia. Misalnya Sahih Al-Hakim ni lah. Ibnu Khuzaimah, dia buh nama hadis dia tu hadis sahih juga. Tapi bila lepas dia tulis sebentar, ulama cek balik banyak hak dhaif dalam kitab dia. Faham tak? Jadi orang lain ni pun boleh. Orang lain ni orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, buat mari dia boleh cek sanad, dia boleh tahu hadis tu sahih ataupun tidak. Faham tak? Jadi nak tahu sahih tak sahih tu bergantung kepada syarat-syarat dia. Baik. Sikit lagi dia ada 10 minit lagi. Lepas tu diikuti oleh Muslim, Ibn Hajjaj Al-Qushairi, melalui kitab Sahih Muslim. Ni Sahih Muslim. Dia pun panggil dia Sahih Muslim juga. Sahih juga dia bagi nama sebabnya kitab dia mengandungi hadis-hadis sahih sahaja, tak ada dhaif. Sebab tu dia sebut sini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Gabung dua ni dia sebut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tu paling gagah tu. Okey. Kedua-dua kitab ini dianggap kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Duduk nombor 1. Jadi malam ni kita boleh tahu dah mana kitab hadis yang paling sahih sekali lepas daripada Quran ialah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dengan Muslim pula, kalau bagi dua tu tinggi Bukhari lagi. Muslim duduk nombor 2. Muslim duduk nombor 2. Langkah kedua-dua mereka diikuti oleh Abu Daud Sulaiman Al-Asham As-Sijistani. Ni Abu Daud. Dia buat koleksi hadis dia juga. Tapi dia tak beri nama Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud. Sunan tu maknanya jamak, kata plural bagi sunnah. Hadis-hadis Abu Daud. Jadi sebab tu kalau tengok dalam hadis Abu Daud, hak sahih pun ada, hak dhaif pun ada. Okey. Abu Isa Muhammad Ibn Sarh At-Tirmizi. Kita ni nama penuh dia. Abu Isa At-Tirmizi. Bukan tar dah. Dia dua saja bacaan ni. Tir ataupun tur. Dua-dua boleh baca dah. At-Tirmizi ataupun At-Turmizi.
Melayu kita je Tarmizi. Sebab tu anak pun nama Tarmizi dah. Tarmizi. Tak ada tur dengan tir. Okey. Ahmad ibnu Syu'bah An-Nasa'i. Ni. Dan Abdullah Muhammad ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah. Jadi semua ni sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Baik. Ni lah. Ingat dah? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim hak tadi, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ni buti kitab ni lah kita biasa dengar orang kata Sunan Sittah. Ngaji dengar tak? Ni kitab hadis utama dia panggil Sunan Sittah. Sittah tu ni lah. Boleh? Kalau tak biasa lagi belajar sebut dah. Sunan Sittah. Sittah tu ni. Kitab hadis ni yang utama. Mulai sekali lagi dah. Hak tadi dua tadi. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Boleh sebut atau orang kata tengah ngaji hadis dah tadi. Ngaji. Boleh sebut. Kitab hadis yang ditulis oleh keempat-empat mereka ini dikenali sebagai nama Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ni Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ni kitab-kitab dia ni. Kat yang Parawah ada jual. Empat kitab tersebut dicampurkan dengan dua kitab sebelum ini, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dikenali dengan nama Al-Kutubus Sittah ataupun As-Sunanus Sittah. Orang panggil Sunan Sittah ataupun Kutub Sittah. Tapi tak sehu nama Kutub Sittah. Sehu nama dengan Sunan Sittah. Ada sini. Ya. Okey. Ni. Nak tu ingat ni buat lagu ni. Al-Kutubus Sittah ataupun As-Sunanus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ni dia sebut Abi Daud, takut salah tanya pula apa Abu sekali Abi. Ni nahung ada, nahung saja. Kalau kita kata riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud, orang tak kata Sunan Abu Daud. Itu dari segi grammar, grammar bahasa. Abu dengan Abi serupa dah. Jadi inilah dia ni. Boleh ingat dah? Supaya nak masuk esok dah. Sikit lagi dah 2 minit lagi. Dengan kelahiran karya-karya hadis tersebut, abad ketiga Hijrah dikenali sebagai zaman kegemilangan hadis. Ni zaman dia. Golden Age dia. Zaman kegemilangan dia kerana berjaya melahirkan kitab-kitab hadis yang masyhur serta para ulama hadis yang ulung seperti Al-Bukhari dan Muslim. Dengan berakhirnya abad ketiga Hijrah bermakna berakhirlah zaman pembukuan hadis. Boleh dikatakan hampir keseluruhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibukukan pada abad ini. Pahak Kedia itu hanya penambah baik huraian dan tulisan-tulisan hak lain itu dia cuma tokok tambah saja. Dengan ulama-ulama hadis di abad ini sudah di zaman ini sudah pun cukup dah. Sebab dia kata hampir keseluruhan hadis Rasulullah telah dibukukan pada abad ini. Abad seterusnya, kemudian pada itu pula, boleh dianggap sebagai usaha penyusunan semula, pengulasan atau penghuraian atau ringkasan. Supaya apa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani dia buat Bulughul Maram. Dia susun semula je tu. Susun, dia ambil semua hadis, susun mengikut bab. Okey. Justru ulama menjadikan akhir abad ketiga Hijrah sebagai tembok pemisah antara ulama hadis mutaqaddimin hak dulu, hak senior, dan mutaakhirin hak junior. Okey.
Tetapi bukanlah bermakna tidak ada langsung ulama yang meriwayatkan hadis daripada syekh mereka. Cuma jumlahnya kecil. Antara kitab hadis yang masyhur yang dihasilkan oleh ulama abad ke-4 Hijrah dan selepasnya ialah Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat dan Mu'jam As-Saghir oleh Sulaiman Ibn Ahmad At-Tabarani. Kita dengar tak? Riwayat At-Tabarani. Ni hak dia dah. Jadi hak ni dia tak boleh lawan hak tadi. Dia kira lengkap dah. Dia ni macam dia buat satu tokok tambah gitu hadis-hadis hak tercicir. Sebab itulah hadis dia ni duduk di martabat nombor 3. Lepas pada ni kita akan tengok. Orang panggil hierarki dia. Kedudukan martabat kitab-kitab tu. At-Tabarani ni duduk kelas 3. Dia ada 3 sini. Selain daripada itu, ni paling akhir dah hamba rasa sekat ni dah. Beberapa kitab hadis yang dihasilkan dalam abad ke-4 seperti Sunan Ad-Daruqutni. Raja dengar ni dah. Sahih Ibn Hibban. Tengok Ibn Hibban ni dia buat. Ni salah satu contoh ni. Dia kata Sahih Ibn Hibban. Tapi bila orang cek balik, banyak hak dhaif. Tidak serupa Bukhari Muslim tadi. Sahih Abu Awanah. Sahih Ibn Khuzaimah. Kamu sebut tadi. Sahih Muntaka Ibn Sakan. Dan Musnad Ibn Jumai, Musnad Muhammad Ibn Ishaq, Musnad Abi Ishaq Ibn Nasir Al-Marwazi dan Mustadrak Al-Hakim. Ini kitab-kitab baru kan. Okey. Itulah dia. Jadi hamba bukti sekat tu sebab ni kitab-kitab lain pula 3.14. Kita bukti sekat ni boleh tak? Okay.